Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin para jemaah sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan. Allah memberikan kita panjang umur, masih lagi diberikan nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa. Tuan-tuan, antara nikmat yang kita mungkin lalai ataupun mungkin kita tak ambil kisah sebelum ini ialah nikmat kesihatan, tuan-tuan. Kita lihat sekarang, tuan-tuan, trend yang ada pada hari ini, kes agak tinggi. Kalau tak salah ingat saya, tuan-tuan, kemarin ke ataupun kemarin dulu, kes mencecah 27,000 kes. Namun yang agak lega sikitnya kerana kategori pertama dan kategori kedua hampir 90 lebih, hampir 100 kes saja yang kategori 3 ataupun 4 ataupun 5, tuan-tuan. Baik, poin dia, tuan-tuan, ialah kita lihat rakan-rakan kita, termasuk di kalangan ahli keluarga saya sendiri pun, tuan-tuan, yang sekarang baru ni kakak ipar positif. Tadi sebelum nak sampai sini, tuan-tuan, ada mesej abang pula positif. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, sebab abang saya duduk di Al-Ustar, saya duduk sini, bukan duduk satu rumah. Baik, cumanya apa, tuan-tuan? Cumanya sebelum ni ialah kita sihat, kan? Kita sihat, kita boleh ke mana-mana, kita boleh buat apa-apa, banyak urusan yang boleh kita selesaikan. Tetapi dalam tempoh mungkin 10 hari kalau yang lengkap vaksin, kita tak boleh ke mana-mana dengan keadaan kesihatan kita, batuknya sesemuanya. Dan disebutkan kalau orang yang dah pernah kena positif COVID, walaupun dia sihat, dia tidak sihat seperti dulu. Dia punya long term simptom itu masih lagi ada. Kalau orang jogging tu, dia kalau dia jogging, dia nafas dia tak orang kata apa, seteguh dulu. Dia mudah tercungap-cungap, dia mudah termengah-mengah dan sebagainya. Begitu juga, tuan-tuan, kalau kata tak positif sekalipun, kalau kita ada close contact, kita kena kuarantin. Kalau yang lengkap booster sebagainya 5 hari. Jadi kita tak boleh ke mana-mana. Jadi fokus ni, tuan-tuan, ialah apa dia? Ialah nikmat kesihatan itu ialah pemberian Allah, ialah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memanfaatkan nikmat kesihatan yang Allah berikan dalam keadaan kita masih lagi Allah panjangkan umur, masih lagi Allah berikan kita rezeki, masih lagi kita boleh bergerak ke sini-sini, masih lagi sekali impian hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan kehidupan kita dalam keadaan sama, kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau ketika mana Allah pinjam sekejap, Allah bukan ambil nyawa kita, Allah bukannya tarik nikmat kesihatan. Ada, tuan-tuan, orang sihat tapi Allah tarik nikmat kesihatan dia, ada setengahnya yang tak boleh berjalan. Asal-asalnya dia nampak, kemudian sedikit masa, tuan-tuan, dia kabur mata dia. Akhirnya, tuan-tuan, dia tak nampak. Ini tak, tuan-tuan, Allah hanya uji dalam tempoh mungkin seminggu 2 minggu. Bahkan setengahnya dia tak sakit, dia tak COVID, tapi dia kena kuarantin sebab apa? Close contact. Maka dia kena duduk di rumah. Maka, tuan-tuan, nikmat yang ada Allah berikan kepada kita, yang hari ini kita bukan close contact, yang hari ini kita bukan positif COVID, kita boleh hadir ke rumah Allah. Maka manfaatkan nikmat itu, gunakan peluang yang ada untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya kira para asatizah kita, tuan-tuan kita sebut, tuan-tuan, bila konsep kita mematuhi ataupun kita nak jadikan hidup kita ini ialah ibadah kepada Allah, kita buat apa perkara
kita, tujuan kita ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikira ibadah. Walaupun apa, walaupun naik kereta pergi mana, pergi bercuti, kan, naik kereta subhanallazi sakharana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kan, ni masuk masjid tuan-tuan tertidur, kan, dengan tazkirah Jumaat tentang waktu perdana, kena pula lepas makan nasi dan ikam tuan-tuan, mengantuk tidur tuan-tuan. Tapi dah tadi ni sebelum masuk masjid, sebelum duduk niat ikaf, semayang solat tahajud masjid, dapat pahala. Jadi tuan-tuan, fokusnya saya nak sebutkan di peringkat awal ini kerana tuan-tuan ialah sebelum dengar kes positif COVID ni orang lain yang mungkin kita tak kenal dan kaitan dengan kita. Tapi saya sendiri tuan-tuan, saya sendiri, rakan-rakan saya dan sebagainya, termasuk sekarang tuan-tuan keluarga saya sendiri, abang dan juga kakak ipar, maka kita sekalian ialah kita apa yang jadi kepada orang lain sebagai satu muhasabah kepada kita untuk kita berjaga-jaga minta perlindungan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, satu doa yang sangat cantik, sangat elok untuk kita amalkan tuan-tuan ialah satu ayat pelindung, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini doa tuan-tuan bacalah tuan-tuan. Bukan setakat musibah kita nak elakkan kita pada musibah COVID semata-mata, namun musibah-musibah apa pun, kalau pun berlaku musibah, mudah-mudahan mudaratnya tak besar, mudah-mudahan tidak mengancam nyawa, mudah-mudahan kecederaan tidak besar. Dengan ayat yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kesempatan kepada kita, insya-Allah. Jadi fokus kita tu mukadimah saya di awal ini tentang nikmat kesihatan kita. Jaga elok tuan-tuan, kita jangan rasa senang sangat, tapi jangan rasa terkungkung sangat. Apa pun betul kita tawakal kepada Allah. Tawakal pula tentu jangan serah bulat-bulat, kena ada usaha. Sebab tu tuan-tuan, terus kita pakai face mask tuan-tuan, terus kita mematuhi SOP kita, dan kalau boleh tuan-tuan, kita elaklah tempat-tempat yang sesak. Setengahnya yang peliknya ambil booster tuan-tuan, tapi tak lama lepas tu kena, mungkin wallahualam di tempat itu, kan, wallahualam macam-macam lah tuan-tuan. Allah nak bagi jadi sebab ni macam-macam, kan. Baik, fokus perbincangan kita tuan kurang lebih hampir setengah jam sebelum masuk waktu Jumaat ini, lebih kurang dalam 1.5 nanti tuan-tuan. Saya nak bawa satu ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11, yang fokus kepada dalam keadaan kita ni nak menjaga keharmonian dalam kita, menjaga hubungan kita, komunikasi kita, perhubungan kita antara kita dengan orang lain. Kerana tuan-tuan, kita hidup ni tak boleh berseorangan. Ada kali kalau kita di rumah tuan-tuan, kita dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita dengan jiran-jiran kita dengan kawan-kawan kita. Kalau kita di office, kita mungkin dengan bos kita mungkin dengan anak buah kita. Maknanya sehari tuan-tuan kita kena bertemu dengan orang. Kena kuarantin tuan-tuan, mati kutu tuan-tuan. Tak boleh ke mana-mana, bukan setakat kuarantin, kena ingat balik tentang PKP dulu. 1.0, 2.0, 3.0, tak boleh ke mana-mana. Nak rentas naik garah pun tak boleh tuan-tuan. Nak hari raya pun tak boleh. Ni insya-Allah tuan-tuan, ni bazar Ramadan pun buka. Balik raya insya-Allah ya tuan-tuan, kerana jaminan yang amat Perdana Menteri kita insya-Allah tidak ada sekatan semula. Tapi kena terus patuhi. Tapi nak ceritakan ialah bagaimana kehidupan kita mesti kena ada interaksi kita dengan manusia. Baik. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, kes-kes kenapa orang nak bergaduh, kenapa adanya pergaduhan, kenapa ada salah faham, kenapa ada orang tak bagus, kenapa ada orang bermasam muka dengan orang lain, kenapa dulu dia kawan baik sekarang bukan lagi kawan baik, tuan-tuan, kenapa? Kerana mulut. Kenapa? Kerana ada yang merendahkan antara satu sama lain. Kenapa? Kerana ada yang mencela antara satu sama lain. Kenapa lagi tuan-tuan? Kerana mungkin ada hina-menghina antara satu sama lain, pelik-pelik dan sebagainya tuan-tuan. Sebab tu pepatah mereka dia selalu didendangkan kepada kita tuan-tuan. Apa dia? Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Baik. Tuan-tuan, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 ini iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Wahai orang yang beriman, ini fokus tuan kepada kita orang beriman. Kalau kata kita ni orang beriman, tolong ambil berat ayat ini, tolong ambil penting ayat ini tuan. Allah fokus kepada apa? Lelaki, jangan kamu mencemuh, merendahkan sesama kamu. Boleh jadi kenapa? Kerana harus asa an yakunna khair minhun. Boleh jadi apa dia? Boleh jadi yang kamu cemuhkan itu lebih baik pada mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khair minhun. Dan jangan pula sesuatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Baik tuan-tuan, ayat ini Allah fokus kepada lelaki. Allah sebut dia lelaki, wahai orang lelaki yang beriman, jangan kamu rendahkan orang lelaki yang lain, kerana boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Yang perempuan pun Allah fokus juga. Orang perempuan, kan? Jangan kamu duk membawa, jangan kamu duk mengata, jangan kamu duk merendah, memperlekehkan orang lain, kerana boleh jadi kamu melekehkan itu. Ya boleh jadi kamu merendahkan itu lebih baik daripada kamu. Maknanya lelaki dengan perempuan dalam bab mengata orang 2 kali 5, 5 kali 2. Baik. Sesungguhnya tuan Allah fokus kepada kita, wala talmizu anfusakum. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Wala talmizu anfusakum, maknanya tuan janganlah kita mendedahkan aib kita kepada, ataupun jangan mendedahkan aib orang. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara sesuatu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Wala talmizu wala tanabazu bil alqab, jangan kita panggil orang dengan gelaran yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu badal iman. Kenapa? Kerana larangan yang disebutkan tadi menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik. Kan? Kerana maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Maknanya orang itu dah bertaubat, orang itu dah memohon keampunan kepada Allah, tapi masih lagi kita berikan gelaran-gelaran yang tidak baik kepada orang-orang yang beriman. Dia dulu mungkin seorang penjenayah, dia masuk penjara, dia keluar sebagai seorang banduan, istilahnya sebagai banduan. Kita tak panggil nama dia dah, kita panggil dia banduan. Maka tuan-tuan disebutkan ialah, maka orang yang macam ni disebutkan ialah amat buruk gelaran yang macam ni, lebih buruk daripada orang yang fasik. Kenapa? Kerana orang macam ni tuan-tuan ialah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka sesungguhnya sesiapa yang tak beriman daripada perbuatan fasik dia, maknanya memberikan gelaran yang tak baik kepada orang, merendahkan orang lain, mendedahkan naik orang, memberikan gelaran yang buruk dan sebagainya. Orang macam ni tuan-tuan, kalau sekiranya dia tidak beriman, dia tak insaf, orang dah tegur dah, jangan duk bergelar ke orang, jangan duk menghina orang sebagainya, maka tuan-tuan, orang inilah sebenarnya orang yang apa? Orang yang zalim tuan-tuan. Sebab tu orang yang zalim ni bukan setakat dia merampas hak orang, dia pukul sana pukul sini orang tak, tapi cukuplah dia nampak sikit orang yang mungkin berpakaian mungkin tidak macam kita, mungkin tidak kaya macam kita. Kita ke mana-mana tuan-tuan pakai kasut Dr. Kadir, dia ke mana-mana tuan-tuan pakai slipper jeput. Maka orang macam ni bukan taste aku. Maka macam ni orang yang zalim, kalau sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Baik, hadirin sekalian, maka kita nak fokus tentang ialah kepada kita ialah tentang larangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang apa? Tentang jangan kita merendahkan orang lain, baik lelaki dan juga perempuan. Jangan mendedahkan aib orang, jangan membawa dan sebagai istilah yang lain. Jangan memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Maka kerana itu, kalau sesungguhnya orang macam ini berterusan dengan amalan dia, orang macam ini tuan, dia sebagai orang yang fasik. Apa fasik tuan? Fasik ini ialah orang yang berkekalan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang macam ini tuan, dia declare
Dicop sirim. Kan? Dicop sebagai apa? Orang yang zalim. Kalau ada macam ni tuan, kalau kita tegur dia tak dengar. Kita kalau boleh kata tuan kan, tapi tak ada siapa perekat macam ni, tapi kalau kata tuan orang marah kat kita. Orang macam ni orang zalim tuan. Membawang dia tuan, ya Allah. Kan kalau sembang kedai kopi 2 jam tu 5 gelas dia tarik, dia seorang modal dia seorang tuan. Tak insaf cakap dengan kita kata ni zalim orang dia. Orang macam ni orang cukup zalim. Kenapa? Kerana dia hanya melihat aib orang, dia hanya pandai memperlekehkan orang. Dalam keadaan sama dia sendiri pun banyak kesilapan. Maka cerita orang ialah orang yang zalim. Baik. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Dalam ayat yang disebutkan tadi antara kita ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu puak daripada kaum lelaki ini merendahkan suatu puak yang lain, kerana boleh jadi orang yang mencemooh tuan lebih baik daripada orang yang mencemooh. Sebab tu tuan Allah bawa kepada kita satu pemahaman awal. Kita dengan siapa pun begitu juga tuan. Kita menilai orang dengan sebab apa? Dengan sebab pendidikan dia, dengan sebab apa tuan? Dengan sebab kereta dia, dengan sebab apa yang dia ada, kan? Dengan sebab pakaian dia mungkin kita approach, kita entertain seseorang, bagaimana dia present tentang diri dia. Dalam keadaan yang sama, kita tak tahu bagaimana apa yang dibuat di belakang kita. Tuan-tuan sekalian kan, contohnya tuan-tuan sekalian kan, apa macam kalau kita lah tuan-tuan kan, orang datang kepada kita pakai coat, pakai long suit, pakai tie, tuan-tuan kan, naik pula kereta mewah contoh katalah tuan-tuan kan. So kita punya approach, kita akan bantu sebab apa? Ni orang besar ni. Siap-siap bulan kita kata kok dah dapat sagu hati apa-apa, kok dia nak bagi sebagai kita tolong dia kan. Tapi kalau kata yang minta tolong kat kita tu apa dia tuan-tuan? Berkoyak rabak pakaian dia. Kan? Pakai pun sibuk Jepun tuan-tuan. Kan? Rambut pun kusut masat. Orang macam ni letak ke tepi dah, tak payah pandang. Sedangkan boleh jadi orang yang macam ni tuan-tuan, yang pakaian lebih kurang ni, dihubungkan dengan Allah lebih hebat daripada kita. Dia hati dia lagi bersih daripada kita. Bukan saya nak kata orang yang pakai tak, cuma ni kadang-kadang kita persepsi kita begitu keadaan kita. Kan? Begitu keadaan kita. Baik tuan-tuan, dalam ayat ini tuan-tuan sekalian, sebab nuzul dia pernah satu hari berlaku kepada seorang sahabat yang nama dia sahabat Nabi, nama ialah Thabit Ibn Qais Ibn Syams. Yang Thabit ini tuan-tuan, Thabit Ibn Qais Ibn Syams ni, dia ni orang yang kurang pendengaran, yang selalu melazimi manis ilmu yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya bila Rasulullah hadir ni duduk paling dekat, paling awal, duduk paling depan tuan-tuan. Nak jadi satu cerita tuan-tuan hadirin sekalian, tempat yang biasa dia duduk ataupun laluan yang dia akan lalui, biasanya orang akan bagi ruang kat dia, kerana dia ni special guest, special anak murid Rasulullah, kerana dia orang kurang pendengaran. Satu hari tuan-tuan, laluan tak ada, daripada belakang nak ke depan penuh orang. Tempat dia yang biasa duduk tuan-tuan, ada orang duduk. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi di kasih Islam, maka apabila penuh dia pun ke depan juga. Maka tempat yang dia duduk itu dia kata, "Oi, ni tempat aku, bagi ruang kat aku duduk." Maka seorang sahabat Nabi ni kata lagi, "Ni tempat aku, siapa yang dapat dulu aku punya." First come first serve. Tuan-tuan lebih kurang macam tu lah. Jadi apabila seorang sahabat lain respon pada Sabit, yang biasa tempat yang duduk itu ialah Sabit, tapi orang lain duduk. Jadi bila Sabit minta tolong, ni tempat aku ni orang kurang pendengaran, aku ni orang OKU, tolong bagi ruang kat aku. Yang sahabat ni buat tak faham pula. Maka tuan-tuan, Sabit ni marah, tak puas hati. Maka Sabit kata, "Kamu ni siapa?" Ni hang siapa dia ni? Maka orang lain pun jawab, "Ini si fulan bin si fulan bin si fulan." Bila tahu si fulan bin si fulan dapat modal tuan-tuan. Sabit ni kata apa? "Kamu ni anak pada perempuan ni, perempuan ni binti sekian. Dia dedahkan aib orang ni." Akhirnya bila didedahkan aib sahabat ini, yang diketahui siapa ibu dia, didedahkan kepada khalayak ramai tuan-tuan, menyebabkan si lelaki sahabat ni merasa malu.
Maka menyebabkan tuan, akhirnya apa? Akhirnya dia malu dan menyebabkan akhir turunlah ayat ini supaya apa? Jangan mencemooh, jangan merendahkan, jangan memperlekehkan orang lain, kerana boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Ini sebab nuzul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Kalau kita nak bincangkan tuan yang dikasihi Allah berkenaan dengan ayat ini, apabila kita seseorang menghina orang lain, apa sebab dia tuan-tuan? Ialah kerana apa tuan-tuan? Kerana orang itu dalam keadaan dia lemah, orang itu dalam keadaan dia kekurangan dan sebagainya. Dan hari ini tuan sekalian, orang rendahkan seseorang, orang hina dia dan sebagainya. Kenapa? Kerana untuk rendahkan dari segi martabat dia, untuk memperlekehkan dari segi keturunan dia dan sebagainya. Sebab tu sekalian dalam bab kita apa yang kita faham tentang bila sebut tentang anak tak sah taraf lah ini. Oi, ni kamu ni anak zina. Kita kalau guna ayat zina tuan-tuan, anak zina nampak macam teruk sangat, kasar sangat tuan-tuan kan. Kita guna anak tak sah taraf. Maksud yang sama tapi penggunaan bahasa tu agak lembut sikit tuan-tuan. Anak ini anak tak bersalah. Walaupun dilahirkan ibu dia telah berzina dulu sampai ketua anak ini, orang kata ni anak zina. Segala yang dibuat negatif belaka, yang dibuat tak boleh guna belaka, sedangkan anak ni tak bersalah. Begitu juga tuan-tuan sekalian kan, kita mudah kita mengungkit, kita terkesan dengan apa yang berlaku. Betul tuan-tuan, kesilapan, kelemahan, perlakuan yang dibuat oleh orang-orang yang berkaitan, termasuk dengan kita sebutkan jadi contoh anak tak sah taraf ni tuan-tuan, ini ibu dia yang bersalah, ibu dia yang buat dosa, ibu dia. Maka tuan-tuan, jangan kita merendahkan martabat orang ini sehingga kan kita orang kata apa, memberikan satu keadaan yang dia ni kalau apa perkara dia ni nombor 3, nombor 4 walaupun dia layak. Tak betul. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apatah lagi kalau kita sendiri kita tahu keadaan dia ni pernah ada kesalahan dan sebagainya, kita dedahkan aib dia lagi tak boleh. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Baik, antara cara orang menghina hari ini tuan-tuan sekalian disebutkan ialah dengan cara apa? Dengan cara dengan cara perbuatan. Kita tak berikan hak-hak dia dan sebagainya. Kan? Dengan cara apa lagi? Dengan cara percakapan. Dengan cara apa? Dengan cara isyarat dan sebagainya. Orang yang kaya merendahkan orang yang rendah. Orang yang kaya merendahkan orang yang miskin. Orang yang berkedudukan merendahkan orang yang lebih rendah sebagainya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya kalau di office tempat saya bekerja tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita mesyuarat, kita bincang sebagainya, tuan-tuan sekalian, di kalangan anak buah kita ni ada yang dia mengaji tinggi, kadang-kadang sama level dengan kita pun mengaji pun tuan-tuan. Tapi kerana dia dapat offer kerja, grade dia lebih rendah. Ya kadang-kadang tuan-tuan taraf dia mungkin sekadar mungkin sekadar sambilan, mungkin sekadar 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Kita sebutkan betul-betul dari segi servis, ya kita dibezakan dengan grade, kita dibezakan dengan taraf kita punya pejawatan kita. Namun jangan kita nampak itu semata-mata yang menjadikan kita ni lebih rasa malu, rasa tak boleh ke depan, rasa rendah diri. Tak. Kita kena jadikan kita ni sama. Kenapa? Walaupun dari segi kedudukan, walaupun dari segi kuasa, pangkat dan sebagainya, kita mungkin ada sedikit perbezaan. Namun yang lebih penting lagi adalah tentang soal rezeki itu daripada Allah. Kalau sekiranya kita ni lebih baik, kita orang bawahan, tapi kita orang ramai suka dengan kita, kan? Kita boleh bersedekah banyak, kan? Kita boleh beribadah kepada Allah, kan? Kita boleh buat satu perkara yang orang suka senang dengan kita, maka kita lebih orang yang disebutkan oleh orang yang jangan kita rasa rendah hati. Kan? Ni mentang-mentanglah kita ada sedikit kedudukan, kita ada sedikit pangkat dan sebagainya, tentu sekalian kita rendahkan orang lain. Tentu hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Saya pernah satu tempat kerja saya tuan-tuan, saya jadi facilitator kepada satu kursus transisi daripada orang yang mula nak masuk kerja kerajaan. Tuan-tuan, walaupun grade yang ditawarkan itu ketika itu adalah untuk grade S19, kalau kerja tuan-tuan, grade sokongan.
ataupun 20 tuan-tuan. Tapi yang peserta kursus tuan-tuan yang ada master setengahnya, ada yang tengah buat PhD, lagi tinggi pengajian daripada kita. Kan? Kalau kita letakkan ni orang bawah aku ni, negeri esok ni kerja ni jadi anak buah aku belakang, kalau letak dia tuan-tuan habis. Sedangkan dia ni hebat, dia mengaji dia setengah tuan-tuan, lagi alim, lagi faqih dia daripada kita pun ada. Ilmu lagi tinggi, masya-Allah. Kan? Jangan, sebab tu kita dengan orang tuan-tuan, sebab tu kita sebutkan ialah kita ni jangan nilai orang berdasarkan kedudukan kita, tetapi kita nilai kita ni dengan orang ialah berdasarkan ilmu kita. Sebab tu tuan-tuan, lebih selamat apa dia, kita menghormati. Sebab tu tuan-tuan, kita dia ajar bagaimana keadaan kita. Kalau kita tak tahu apa pangkat orang tu, kita panggil dia tuan, encik dan sebagainya, kan? Kalau tahu tu kenalah panggil gelaran dan sebagainya, kan? Supaya apa? Supaya ada penghormatan, supaya apa? Ada sikap toleransi, sopan santun antara kita dan sama lain, supaya orang suka kat kita dan orang selesa dengan kita. Baik, hadirin yang dirahmati lagi di kasih Allah SWT sekalian, pernah berlaku dalam satu riwayat Ahmad, satu hari tuan-tuan, ada para sahabat Nabi ni, dia bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia hadir dalam satu majlis Nabi SAW, dan Ibnu Mas'ud ni fizikal dia memiliki betis yang agak kecil. Jadi di mana tuan-tuan, jenis orang yang kecil sikit dan tubuh dia agak kurus kering sikit. Dan akhirnya dalam majlis Nabi ni, maka tuan-tuan, satu keadaan yang mana dia tersingkap ataupun terbuka sedikit betis disampaikan, dilihat oleh para sahabat yang lain. Maka para sahabat Nabi yang tengok keadaan Ibnu Mas'ud fizikal dia betis kering, adalah kamu ni kecil, betis pula tak ada isi, contoh kata lebih kurang macam tu, akhirnya menjadi bahan ketawa, menjadi bahan gurauan dan sebagainya tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW tegur para sahabat. Nabi sebut apa? Atadhakuna min diqati saqih wallazi nafsi badihi lahumma asqal fil mizani min jabal Uhud. Apakah kamu mentertawakan betis yang kecil itu? Wahai para sahabat, kamu nak suka, kamu nak ketawa dua kepada betis Ibnu Mas'ud ini? Kamu buat macam tu kah? Demi Allah, Nabi tuan-tuan, Nabi sebut apa? Demi Allah Tuhan yang menguasai diriku, kedua betis Ibnu Mas'ud ni, walaupun tubuh dia kecil, walaupun betis dia kecil, lebih berat timbangan dia daripada bukit Uhud. Allahu Akbar tuan-tuan, kan? Sebab tu hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kan? Bab keimanan, bab ibadah tuan-tuan, jangan kita rasa kita diri hebat. Kadang-kadang tuan-tuan, ialah saya ni taklah menginjak pada umur 50 lagi pun, kan? Masih antara 30 sampai 50 lah tuan-tuan, kan? Spesifik tu tuan-tuan kena carilah, kan? Kadang-kadang kita yang masih lagi agak kuat ni, boleh ke mana-mana, kadang-kadang kita rasa malu dengan pakcik-pakcik kita, yang atuk-atuk kita yang bertongkat. Minta maaf sebut je, kadang-kadang yang sampai peringkat yang pakai wheelchair sebagainya, boleh ke datang ke rumah Allah. Setengahnya tuan-tuan umur 60-70 tahun, sampai satu peringkat dia masih lagi nak pergi haji, masih lagi nak pergi umrah, masih lagi nak buat ibadah tuan-tuan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, dia orang pertama tuan-tuan datang ke rumah Allah untuk bangun malam, untuk buat qiyamul lail. Kadang-kadang aku ni kuat lagi, boleh ke sini sebagainya, kan? Mata tu curah lagi dengan pakcik seorang ni, Allah, kalau dengar azan dia sampai dulu, tak azan tak dilakukan, kita sampai dah. Kita dengar azan baru sampai. Dia umur yang lebih tua pada kita, 30-40 tahun, kan? Walaupun Allah, pakcik ni dia datang masjid tak ada kereta tuan-tuan, motor bas juga, kan? Setengah ni contohlah tuan-tuan, kan? Jadi kan itu disebutkan tuan-tuan, jangan kita nilai manusia walaupun mungkin dia tidak berduit, walaupun mungkin dia tidak berpendidikan tinggi kepada kita, kan? Sebab tu hadis sekalian, kalau kita balik ke kampung tuan-tuan, kan, kita lihatlah orang yang mungkin dekat dengan kita, mereka mungkin tak pernah masai duduk di bandar. Setengah kita, kalau kita cari hari ni, mungkin ada pakcik-pakcik kita atau nenek kita yang di kampung yang sebut Kuala Lumpur tak boleh naik mencing tuan-tuan, sebut USJ ni macam mana keadaan pun tak tahu, sebab tak pernah sampai. Tapi dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, kalau kita nak compare dengan kita, kan, kan, pantang jumpa orang bagi salam, kan? Kan? Kalau buat jaman poklak tuan-tuan, dia bawa, walaupun sekadar kuih RM3, RM4 karipak tuan-tuan. Sebab apa? Nak bersedekah.
Allah Akbar. Ini akhlak yang sangat mulia. Tetapi sekalian, kerana itu tuan-tuan, dalam bab kita dengan manusia, jangan sampai satu peringkat kita hanya menilai luaran manusia sampai kita menghina orang antara satu sama lain. Nabi SAW berikan kepada kita itu satu amaran. Nabi sebut apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kamu. Allah tak tengok rupa paras kita, tuan-tuan. Allah tak tengok kepada harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, walakin sesungguhnya melainkan tetapi Allah SWT tengok apa? Tengok hati-hati kita. Dan juga apa? Wa a'malikum, dan juga amalan kita. Baik. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga tuan-tuan sekalian, ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain ialah Allah sebut apa? Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu apa? Janganlah kamu mencela. Janganlah kamu tuan-tuan, janganlah kamu menghina antara satu sama lain. Janganlah kamu buka aib antara satu sama lain. Tuan-tuan sekalian, dibincangkan oleh alim ulama, kita ni boleh tak kita mengumpat? Tuan-tuan kan? Seronok kan mengumpat, seronok kan? Kan? Sebab apa? Mengumpat ni benda yang banyak modal. Kan? Yang kita rasa tak kena, kita cerita kat orang. Yang kita rasa tak betul, kita cerita kat orang, walaupun tak tahu hakikat sebenarnya. Cuma tuan-tuan, hakikat sebenarnya ialah larangan mengumpat ni tak boleh. Mengatakan perihal sesuatu yang tak tahu hujung pangkalnya, tak tahu akan kesahihan dia, tak tahu akan betul tak betul akan sesuatu yang kita sebutkan itu, tuan-tuan tak boleh. Tetapi dalam bab nak cerita hal orang, bab nak membawa ke mengumpat sebagai tuan-tuan, dalam agama kita sebut ada 6 perkara yang boleh untuk kita cerita bab orang. Tuan-tuan, ini kena catat tuan-tuan. Iaitu ialah apabila seseorang yang dizalimi, maka dia kena cerita apa yang menimpa dia supaya ia terlepas daripada kezaliman itu. Katakanlah seseorang ini tuan-tuan diperkhidmat dengan seseorang ini. Seseorang ini sebagai majikan dia, seseorang ini sebagai bos dia. Dia tak bagi makan minum tuan-tuan, gaji dia disekat, gaji dia dipotong sebagainya. Dia kena cerita ke orang. Kena apps Facebook. Untuk mula-mula semua, syarikat sekian dimiliki oleh bos yang sangat zalim. Jangan hampa semua untuk minta kerja dengan dia. Walaupun cerita keburukan dia, kejahatan dia, boleh tak supaya kejahatan dia itu tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Tapi dalam ruang lingkup itu pula, jangan pula tak tahu tak, dia ni gaji aku pun dia potong, tapi dia dalam keadaan sama dia ni pun problem dengan bini dia. Kan, dah lah perut buncit. Katakanlah tuan-tuan kan. Ini contoh tuan-tuan kan. Jangan cerita ialah tuan-tuan, kita peribadi orang yang buruk kerana untuk tujuan orang ramai supaya akan tahu kejahatan dia sekadar tu. Tapi jangan pula beranak pinak tentang kita mengumpat hal-hal peribadi dia pula. Tak boleh. Dua lingkup skop tu je. Yang kedua tu sekali ialah meminta pertolongan daripada pihak yang mampu mengubah kemungkaran. Pengalaman saya tuan-tuan 2016 handle masalah keluarga suami isteri. Satu benda yang kita bimbang tuan-tuan, 5 tahun perkahwinan, anak-anak muda hari ini, inilah yang kadar perceraian agak tinggi sekarang tuan-tuan kalau di negeri Selangor. Dulu tuan-tuan kita rasa 5 tahun ni fasa honeymoon, bawa anak kecil-kecil dan sebagainya, masih lagi dalam kemanisan berkahwin itu. Tak mungkin akan ada masalah, tak mungkin akan ada perceraian. Tak tuan-tuan, setahun berkahwin pun ada yang mencorak. Baik tuan-tuan, maka bila kita nak cuba bantu, kita nak cuba mendamaikan antara suami isteri, kita kena dengar masalah dia. Yang suami cerita masalah dia, isteri cerita masalah dia. Bila cerita masalah confirm akan cerita bab suami isteri tuan-tuan. Yang suami akan cerita isteri dia tak pandai masak. Tu kalau cerita ke orang tu dah kira mengumpat. Tapi cerita kepada kita untuk kita cuba bantu tuan-tuan dalam keadaan ruang lingkup yang tertutup sebagainya, boleh untuk apa? Untuk kita cuba berdamaikan. Saya handle tuan-tuan satu masalah yang dia panggil dengan satu masalah yang isteri minta bercerai fasah. Bila bawa kepada mahkamah patah balik ke pejabat agama untuk dipanggil satu prosedur jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai tuan-tuan, kita nak cuba mendamaikan, tapi hasil tuan-tuan kalau daripada 101-2 kes yang berjaya didamaikan pun alhamdulillah tuan-tuan, kebanyakan memang isteri dah nekat dah nak berpisah.
Tapi terpaksa cerita sampai ke satu peringkat tuan sekalian, cerita bab suami isteri tak pasal cerita keaiban suami apa suami tak sembahyang. Ustaz kalau tak sembahyang saya berkahwin ustaz, bukan setakat sembahyang, solat berjemaah pun tak. Ni tuan-tuan dia. Jadi benda ni kalau ialah tentang mendedahkan aib pasangan khususnya kepada awam, haram hukum dia. Tapi supaya kita tahu masalah. Dan memanglah tuan-tuan bila cerita buat suami isteri ni, hujung pangkalnya kembali kepada apa? Kepada rohani. Solat dia tak terjaga, tuan-tuan, buat pemberian nafkah pun tak beri nafkah di segi zahirnya, batin sebagainya. Suami dia tak semayang, setakat semayang tuan-tuan main kain tiga, bukan setakat main kain tiga. Berjudinya, arak tuan-tuan. Lagi bila ada benda-benda yang macam ni tuan-tuan, dia jadi sebabnya rumah tangga semakin retak, isteri tak hormat suami tak hormat isteri, macam-macam lah tuan-tuan. Baik, yang ketiga sekali adalah dalam keadaan nak mengumpat ini, dalam keadaan kita memperlihatkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, boleh dalam keadaan apa? Dalam keadaan meminta fatwa, minta pandangan. Dan juga sekali dalam bab kita boleh juga ceritakan benda yang tak baik kepada manusia yang lain adalah tentang apa? Tentang apabila kita menceritakan tentang maksiat yang dibuat oleh manusia. Kan? Kau jangan duk kawan dengan dia di ni, minum arak. Minum arak ni satu tabiat buruk kepada seseorang. Memperlihatkan satu benda yang buruk berkaitan dengan seseorang kepada orang yang lain, tak boleh hukum dia kena mengumpat. Tapi kenapa? Kerana dia ni mungkin ada sedikit power, mungkin dia ni ada sedikit pengaruh yang orang lain tak tahu. Tapi kita tengok depan mata kita, dia ni memang orang minum arak, takut-takutnya ada orang lain terjebak dengan kancah maksiat minum arak, benda yang diharamkan oleh Allah. Maka boleh dalam keadaan-keadaan macam itu kita dedahkan keaiban ataupun dedahkan dalam keadaan yang begitu. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga teman sekalian ialah dengan Allah Subhanahu wa taala berkata wala tanabazu bil alqab, larangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Sebab itulah hadirin yang dirahmati sekalian, apa dia gelaran yang buruk? Kita kata apa? Saya sebutkan tadi antara gelaran apa ni kata banduan, gelar-gelaran yang tidak baik dan sebagainya. Tapi bagaimana ustaz kalau nama dia Abdullah, kita panggil kat dia Mamat apa? Mamat roti canai. Sebab dia pandai buat roti canai tuan-tuan. Gelaran yang baik dan disukai ataupun orang tu tak ada masalah walaupun bukan nama dia, okey tak? Kan? Macam mana ustaz kalau nama dia baik tapi orang panggil dia Mamat, katakanlah Mamat Tempang, sebab dia memang tempang, pakai pun tongkat dan dia pun tak ada masalah, orang tak marah sebab memang dia sedar hakikat dia tu memang dia tempang, dia pun terima tuan-tuan. Maka tuan-tuan kalau walaupun tuan dia setuju, maka tuan-tuan nama tu nama tak elok. Sebab tuan-tuan, sebab dia sekalian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haqqil mu'mini ala akhihi an yusammihi bi ahabba asma'i ilaih. Di antara hak orang mukmin terhadap saudara mukmin lain ialah memanggil dengan nama yang paling disukainya daripada nama-nama dia. Tuan-tuan, sebab tu nama ni tuan-tuan dia jadi doa. Cuba tuan-tuan, kita kan ada nama kita macam-macam. Ada yang nama dia Abdullah, ada nama dia Abdul Rahman, Abdul Razak. Cuba tuan-tuan tengok nama tuan-tuan ni sesuai tak dengan karakter tuan-tuan sekarang? Fikir-fikir balik tuan-tuan. Sesuai. Kan? Saya tuan-tuan, nama saya Azam Azizi. Kan? Kan? Azizi tuan-tuan maksudnya tuan-tuan antara ialah orang yang dia agak, mungkin dapat agak wanita tuan, agak besar sikit. Sebab tu tuan-tuan saya tinggi. Saya agak besar sikit tuan-tuan. Kan? Sebab tu kalau kita nama kita Muhammad tuan-tuan, kan, kalau boleh tuan-tuan, kalau kata nama kita Muhammad Fauzan, orang panggil kita, kalau orang Kelantan panggil Pojer, panggil Fauzan okey lah tuan-tuan. Tapi kalau nama kita Muhammad cantik lah, nama Muhammad tiba-tiba orang panggil Mat tuan-tuan. Mat ni ialah kalau walaupun dah tradisi, tapi nak kena cerita juga lah sebenarnya tuan-tuan. Mat ni kalau dari segi bahasa Arab apa tuan-tuan maksud dia? Mat ni kalau kata nama Mat panggil Mat tu maksudnya mati tau. Kalau panggil Mamat tu dua kali mati, walaupun bukan niat kita nak doakan dia mati cepat, tak, cuma ni nak cerita tuan-tuan. Kan? Sebab nama ni dia memberi peranan yang sangat besar.
Sebab tu tuan-tuan, hari ni ada orang yang bagi nama, dia sekadar nama yang kalau boleh ya, kalau pergi kat Jabatan Pendaftaran Negara, nama tu tak ada dalam rekod 30 juta nama manusia kat Malaysia ni. Nak cari nama-nama yang Arab, nama-nama yang sedap didengar, nama-nama yang sedap untuk disebut. Saya dulu masa zaman saya belajar juga, ada kawan satu batch, nama dia tuan-tuan Siti Hamiyah. Nama Siti tu okey dah tuan-tuan. Nama Hamiyah ni tu, kalau tuan-tuan ingat kan, ada satu ayat Quran kan, Narul Hamiyah. Api, apa maksud Narul Hamiyah tu? Ialah api yang menyala-nyala, yang menggelegak. Jadi nama dia pada dia. Tu kan. Akhirnya tuan-tuan, memang kita tengok dia ni sifat dia mudah panas bagan. Okey. Mudah panas bagan, mudah melenting. Kalau bincang tu tak ada keputusan syarat, terus nak pakai keputusan dia. Sebab apa? Sebab peranan nama tuan-tuan. Akhirnya saya kata kat dia, saya tak panggil Hamiyah, saya kata Siti, kalau ada ruang ajak ayah pergi buat tukar nama kat Pusat Sumpah lah. Ambil Pusat Sumpah pergi tukar nama, tak elok nama tu orang panggil. Jadi kalau orang Arab dengar, orang Arab takut, bukan orang Arab ketawa sebab apa, takut sebab apa? Ni Narul Hamiyah ni yang menyala-nyala. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi nama anak ke ataupun nama sesiapa tuan-tuan, rujuklah pada, ialah walaupun kita boleh access dalam internet kita nama untuk berikan nama-nama anak, tapi rujuklah kepada orang-orang yang ada ilmu. Ustaz-ustaz kita ramai yang pakar bahasa Arab kan. Kalau nak ambil nama pun, kalau ambil nama yang dalam Al-Quran pun kena tengok terjemahan. Ni tuan-tuan, bagi nama apa dia, nak dia nama A kan, nak bagi nama anak dia pun A juga tuan-tuan, letak apa, Azabun Alim. Tuan-tuan, apa maksud Azabun Alim tuan-tuan? Azab yang sangat dahsyat. Memang nama tu tak ada kat GPS. Sebab apa? Orang nak fikir tu, nak letak nama sebelum ni, tahu dah makna yang pelik, dia letak nama tu tuan-tuan, letak nama tu, jangan bermain. Kan? Sebab tu saya nak fokus dalam dia ialah nama dan juga gelaran ini perlu sesuai. Sebab tu saya sebutkan ialah wala tanabazu bil alqab, jangan kita mudah panggil panggilan yang tidak baik. Kita mungkin tak bersetuju dengan orang, tapi jangan sesekali kita memberi gelaran apa tuan-tuan, tapi bagi gelaran munafik, bagi gelaran itu sebagainya, kenapa kita mungkin tak bersetuju. Ingat tuan-tuan, walaupun mungkin kita tak bersetuju, walaupun mungkin kita tak suka ke orang, walaupun mungkin dia tak sepaling dengan kita, ingat, kita ialah Muslim, kita ialah orang yang beriman. Setiap sebagai seorang Muslim, setiap orang yang beriman tuan-tuan, dia ada perhitungan nilai pahala, dosa pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga tuan-tuan, mudah-mudahan benda yang saya kira simple sahaja perbincangan kita pada tengah hari ini berkaitan tentang soal kita nak menjaga interaksi kita, bagaimana kita tidak mencela orang, menghina sebagainya. Tapi tuan-tuan, inilah yang memelihara adab dan juga memelihara keharmonian masyarakat kita, dengan kita berpegang kepada sifat ataupun faktor saling hormat, menghormati, meraihkan perbezaan pendapat, dan kita bersama benda yang kita sepakat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, mohon maaf ambil masa lebih kurang hampir 40 minit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan untuk kita bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu kelemahan kita manusia. Hadzal tafidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.